Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari Minggu ini Tuhan tetap berkati kita, memberikan kesempatan untuk kita beribadah datang di hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terbukti sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari yang baru di mana kami boleh sama-sama beribadah datang ke dalam kaki-Mu Tuhan Yesus, ke bawah kaki-Mu yang kudus. Untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan tolong kami biar kami senantiasa menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Mari kita angkat pujian. Kaulah yang terindah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kembali kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati, kita katakan Dialah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah
hal terindah yang Tuhan berikan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah maupun ada di gereja saat ini, mari kita sama-sama puji, kita sembah sama-sama Tuhan di atas segala raja. Mari kita angkat pujian, Ku Kan Terbang. Dengan bertepuk tangan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Winata Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui lagu ini Tuhan, ini kerinduan hati kami di hadapan-Mu, bahwa kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Engkau
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kembali kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat hari Minggu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. 各位周日平安， Senang kita bisa kembali bertemu, 很感恩今天我们有这个机会， sekalipun secara virtual. 即便是通过这个视频的方 Ya, 式。 pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan 今天我们要一起来学习， dari Mazmur 119. 来自于诗篇第119章。 Mari kita baca ayat 1 sampai 9. 我们来一起念读从第1到第9节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我会先用印尼文来念读。 Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 现在用中文念读第1节：行为完全遵行耶和华律法的，这人便为有福；遵守他的法度，一心寻求他的，这人便为有福。这人不做非义的事，但遵行他的道。耶和华呀，你曾经你的训词吩咐我们，为要我们殷勤遵守。但愿我行事坚定，得以遵守你的律例。我看重你的一切命令，就不至于羞愧。我学了你公义的判语，就要以正直的心称谢你。我必守你的律例，求你总不要丢弃我。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。 Mari kita berdoa. 我们来一起 Kami datang padamu Bapa untuk belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu sungguh luar biasa.
Biarlah Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu. Urapi kedua hamba-Mu di tempat ini yang memberitakan maupun yang menerjemahkannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin。 Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, 各位弟兄姐妹， Mazmur 119 adalah Mazmur yang terpanjang. 诗篇119章是 Ada 诗篇中最长的， 176 ayat. 总共有176节。 Mazmur adalah bagian dari firman Tuhan. 诗篇是来自于上帝的道， Mazmur ini berbicara banyak tentang firman Tuhan. 诗篇讲了很多关于神的话语。 Dengan berbagai-bagai kata, pemazmur menuliskan firman Tuhan itu seperti ketetapan Tuhan. 通过不同的方式，这个诗篇的这个讲述的是上帝的话语， Perintah-perintah Tuhan, 上帝的命令， jalan Tuhan, 上帝的道路， hukum-hukum Tuhan, 上帝的律例， peringatan-peringatan Tuhan. 甚至是上帝的警告。 Dengan berbagai cara pemazmur menggambarkan 通过这 firman 个方式， Tuhan. 诗人用这种的方式来传达 Minggu 上 lalu 帝的话 kita 语。 sudah merenungkan firman Tuhan sebagai penguji kebenaran. 上周我们已经学习了神的道语是用来去验证、考验的。 Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan pengarah kelakuan. 今天我们要学习的是神的道语，用来纠正我们的道路。 Memang firman Tuhan atau Alkitab itu luar biasa. 所以我们说，这个圣经是非常 Begitu 不得了 banyak 的， fungsinya. 有非常多的作用。 Sehingga pemazmur pun menggambarkan firman Tuhan itu lebih berharga dari emas perak. 所以这个诗人说，这个诗篇比金还要重要， Lebih manis daripada madu. 会比蜂蜜来的甜。 Hari ini kita ingin melihat bagaimana firman Tuhan mengarahkan kelakuan 今 kita. 天我们要学习诗篇是如何来纠正我们的这个 Di 道 dalam 路。 ayat 1 sampai ayat kedua diawali dengan kata berbahagialah, 在第1到第2节是以福这个字来开始， yaitu orang yang hidup menurut firman Tuhan. 那就是那些履行神的道语的人有福。 Saudara-saudara yang kekasih, 各位弟兄姐妹， kata berbahagia, 这里的福字， apa yang dimaksud dengan berbahagia di sini? 这里提到的福是什么意思呢？ Tuhan ingin umatnya berbahagia. 上帝想要他的子民感到 Tetapi 幸福， bahagia yang seperti apa? 但是什么样的一个幸福的方式？ Kalau di dalam bahasa Inggris dipakai kata blessed, 如果在英文我们是用 bless 这个词， artinya diberkati. 那就是受赐福。 Dengan kata lain, 换句话来说， bahagia yang Tuhan ingin berikan kepada orang percaya adalah bahagia yang datang dari berkat Tuhan. 上帝想要的这个福，应该是来自于上帝的这个赐恩， Bukan asal bahagia saja. 而并不是只是简简单单的幸福 Kita。lihat banyak kebahagiaan di dunia ini yang hanya jasmani sifat. 我们可以看到，这世上很多的幸福来自于人肉， Tetapi hati manusia kosong. 但是人的心灵却是空缺。 Kita lihat misalnya orang-orang yang ternama. 我们可以看到那些名人， Mereka kelihatannya berbahagia. 他们看起来很幸福， Selebriti. 像明星， Mereka kaya. 他们非常的富裕， Mereka bisa keliling 他 kemana-mana. 们甚至可以遍游世界。 Kelihatannya secara jasmania mereka 看起 berbahagia. 来从肉体方面是非常的幸福， Tapi apakah di dalam hati mereka berbahagia? 但是从内心里面，他是否是真正的幸福呢？ Ternyata banyak kali kita mendengar ada selebriti yang menggunakan narkoba. 所以我们不少也可以看很多的明星使用这个毒品， Karena hati mereka tidak 因为他 bahagia. 们内心却不幸福。 Saudara, banyak kebahagiaan juga yang hanya sesaat. 很多的幸福也是非常短暂， Tetapi sesudah itu diikuti rasa penyesalan. 而那个之后的话，来自于就是一个忏悔。 Ada seorang suami yang pergi selingkuh. 有一个丈夫，比如说他去搞了外遇， Tetapi selesai dia merasa bahagia waktu dia mungkin berselingkuh itu. 然后当他跟其他的女人奸淫的之后， Tetapi kebahagiaan sesaat itu 他可能会获得短暂的这个幸福。 dilanjutkan dengan perasaan menyesal. 这个过后，他会有非常惭愧的内 Menyesal 心， berkepanjangan. 他有一个非常长久的这个 Bahkan 过 kadang 程。 ada rasa takut, khawatir bagaimana kalau keluarganya, istrinya tahu. 甚至他内心会非常的波澜汹涌。
Jadi kebahagiaan bukan seperti ini yang Allah mau berikan. 所以上帝想要的幸福并不是这种短暂的， Tetapi kebahagiaan karena Tuhan memberkati. 而是因为上帝给了我们赐恩，而我们得到幸福。 Nah, di dalam Mazmur 119 那么在诗篇119章， dikatakan berbahagia orang yang hidupnya tidak bercela, yang menurut Taurat Tuhan. 这里说的是，行为完全遵行耶和华律法的人，变为有福。 Berbahagia kalau orang itu hidup menurut Taurat Tuhan. 如果人遵循了耶和华的道律，那么这个人就有福。 Ini sama seperti yang di dalam Mazmur 1 juga pemazmur itu menuliskan. 在诗篇1章也是这么说的。 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 那么那些遵循律法的人，日夜早晚就是去思念这个律法的人，那么他就会有福。 Saudara, Tuhan itu baik. 各位弟兄姐妹，上帝 Dia 是 ingin 有恩， kita jadi orang percaya yang berbahagia 他想要我们作为一个信徒的， dan kebahagiaan yang menetap di dalam kita. 而这个幸福也是坚固巩固的在我们内心。 Kebahagiaan yang disebabkan karena kita berpegang kepada Taurat Tuhan. 这个幸福是因为我们秉持着这个律法。 Kenapa kalau kita berpegang pada Taurat Tuhan kita berbahagia? 为什么呢？如果我们秉持这个律法，我们就会有福。 Dalam sejarahnya, 在这个历史中， ketika bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, 当以色列人来到这个西乃亚山， mereka menjadi umat Tuhan. 他变成了这个上帝的子民， Tuhan memberi hukum Taurat 然后上帝给他们赐了律法， supaya selanjutnya mereka hidup menurut hukum 使 Taurat. 他们可以遵循这个律法来生活。 Kalau mereka hidup menurut hukum 如 Taurat, 果他们用这个律法来继续生 maka 活， Tuhan akan memberkati 那 mereka. 么上帝会继续的赐福 Maka 他们， mereka berbahagia. 那么他们会变有福。 Itu yang sama yang Tuhan kehendaki bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. 这个也正是上帝想要我们履行的， Karena lewat hukum Taurat atau firman 因为 Tuhan, 通过律法或者是神的道语， itu bisa mengajar kita, 可以教会我们， bisa menegur atau memperingati kita waktu kita berbuat salah, 可以警惕我们、警告我们，当我们做错的时候， dan bisa memperbaiki kelakuan kita. 然后也可以纠正我们的错误。 Itu yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 这个是在提摩太后书这里提到的， Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 是在这个圣经中所写到的所有的字，都是来使人们可以遵循它，来得到正确的道路。 Jadi seluruh Alkitab bicara hal yang sama tentang firman Tuhan. 所以整个圣经贯穿的是统一的一个 Pertama 思 kita 想。 melihat bahwa kita harus hidup menurut firman Tuhan. 第一，我们知道我们生活必须要遵循 Firman 神的 itu 道语。 seperti GPS di dalam hidup 那 kita. 么神的道语就像是一个导航， Firman ini yang menunjukkan arah kemana kita akan pergi. 这个道语就是来使我们可以走到归正的路。 Saudara-saudari yang kekasih dalam 各位 Tuhan, 弟兄姐妹， saya pernah pergi ke banyak tempat pakai GPS. 我曾经去过很多地方是使用这个导航。 Memang kadangkala GPS itu menunjukkan jalan yang mungkin saya tidak kenal. 有时候这个导航会把我们导到一个可能我们不清楚的地方， Tapi kalau saya ikuti pasti sampai di tempat tujuan. 但是我如果遵循它，我跟着它，那么我一定会到达目的地。 Kadangkala GPS menunjukkan jalan yang mungkin agak berputar. 有时候这个导航也会把我们绕路， Tetapi waktu saya mengikuti, saya bisa sampai di tujuan. 但是如果我不坚持的跟着它走的话，我一定会达到目的。 Tapi GPS juga buatan manusia bisa keliru. 当然，这个导航的话也是人类所制造的， Tetapi firman Tuhan tidak bisa keliru. Firman Tuhan pasti benar. 但是神的道语、神的话语是正确的。
Kalau kita setiap hari terus-menerus membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, 如果我们每天不断的温习，不断的去念读圣的经， kita hidup menurut hukum Taurat, 我们跟着他的这个律法来行走， menurut firman Tuhan, 根据神的道语， maka kita bisa berbahagia. 那么我们一定会得到有福。 Saudara, dalam masa pandemi, 在这个疫情期间， banyak orang khawatir dengan kesehatannya. 很多人担心他的健康， Ada orang khawatir masalah ekonominya. 有人也会担心他的经济方 Siapa 面。 yang tidak khawatir? 有谁会不担心呢？ Karena kita terus mendengar berita-berita yang membuat kita khawatir. 因为我们每天都会听类似于的这种新闻，使我们担心， Hidupnya menjadi gelisah. 所以我们生活就会变得很忐忑。 Di awal-awal pandemi saya juga mengalami demikian. 在这个疫情的早期，我也是经历了这样的一 Tetapi 个 saya 心态， membiasakan terus membaca firman Tuhan. 但是我就不断的让自己每天的去念读圣经， Setiap hari secara rutin membaca firman 每 Tuhan. 天的固定时间我就会去念读这 Dan 个 itu 圣经。 firman Tuhan terus saya baca. 然后这个神的道语，每天我在读的时候， Sehingga itu menggantikan segala kekhawatiran yang ada. 使它代替了我原本所担心的、所担忧的事情。 Karena dari firman Tuhan, 因为通过神的道语， saya melihat Allah yang luar biasa. 我看到一个非常了不起的上帝。 Firman Tuhan menunjukkan saya kepada pemeliharaan Allah. 因为神的道语告诉我，上帝是眷顾我们， Sehingga dalam perbuatan kelakuan saya tidak menjadi terus gelisah. 使我们在生活中我不会再担心。 Hati pikiran mulai dipenuhi oleh firman Tuhan menggantikan kekhawatiran. 我的心、我的头脑就会用这些神的道语来代替我之前的担忧。 Kalau kita punya gelas kotor, 如果我们有一个比较脏的杯子， isi air kotor, 然后被灌满这个脏水， kita taruh di bawah keran yang mengalir air bersih. 然后我们放在这个正在流淌的这个水龙头， Waktu air bersih itu masuk ke dalam gelas, 当这个干净的水流入这个杯 maka 子， lama-lama air kotor itu 那么 keluar. 慢慢的这个杯子里的脏水 Dan 就会出 air 来， di dalam gelas itu menjadi bersih. 然后慢慢的这个杯子里的水会变得很清澈。 Kalau hari ini saudara merasa hidupmu tidak bahagia karena cemas khawatir, 如果今天你们觉得你们的生活非常的担忧、担心， tidak ada cara lain. 没有其他的办法， Baca renungkan terus firman. 唯一就是要念读圣经， Itu akan mengganti hati dan pikiran saudara dengan damai sejahtera. 这个会去更改你所担心、担忧的。 Ayat kedua berkata, saudara, 然后在第二节写 berbahagia 道， orang yang memegang peringatan-peringatan dari Tuhan. 遵守他的法度，一心寻求他的，这人变为有福。 Firman Tuhan mengarahkan kelakuan kita kadang dengan memberi peringatan. 神的道语往往就是通过警告的方式 Kita，kalau jalan kadang ada tanda perboden tidak boleh masuk ke tempat itu. 有时候我们如果在走路的时候看到一个路牌禁止 Ada 我们进 larangan 入， yang pasti. 会有一个非常明确的一个 Kalau 警 sudah 告示。 perboden artinya tidak boleh masuk ke 如 situ. 果说禁止进入的话，那我们绝不能进 Firman 去。 Tuhan kadang seperti itu. 有时候上帝的话语就是这样。 Saya dengar ada seorang suami yang begitu marah suatu hari dengan istrinya. 我曾经听说有一位丈夫曾经非常生气对他的妻子， Lalu dia ingin membalas istri. 然后他想要报复他的 Dia 这个 pergi 妻 dari 子， rumah. 然后他离家出走， Lalu dia bermaksud pergi ke Alexis, 然后他原本是想说要去一个夜总会， yaitu ke tempat di mana banyak perempuan-perempuan tidak apa yang kurang benar ya. 就是这个地方是一个不是特别好的一个就是奸淫的地方。 Tetapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, 但是当他在去想这个事情的时候， dia lalu mampir di sebuah gereja. 然后他来到了一个教堂， Dan ketika dia merasa sangat lemas, lalu dia tiduran di gereja itu. 然后当他感觉非常疲倦的时候，他到这个教会了，然后躺了一会 Dia 儿。 dengar lalu ada pasangan yang akan menikah sedang berlatih tentang janji nikah. 他听到这里刚好有一对就是新婚刚要结婚的情人在这里念这个 Dia 结婚誓 dengar 言。 firman Tuhan. 他听到这个神的话语，
bahwa pernikahan adalah kudus. 他说这个婚姻是圣洁的。 Lalu sepertinya firman Tuhan mengingatkan dia, mencegah dia untuk berbuat 然 dosa. 后这个神的道语仿佛禁止他、警告他， Dia pulang, dia tidak jadi berbuat dosa. 使他就是听了之后他变 Saudara, 回去。 kadang firman Tuhan seperti satu warning. 刚好有时候就是上帝的这个话语类似于一个警告， Mungkin kelihatan seperti ada tanda jalanan yang menurun. 可能看起来有点像一个下滑斜坡。 Itu menyadarkan supaya kita yang membawa mobil hati-hati, ini ada jalanan menurun. 他警告我们这种比如说开车的人要小心， Dan membuat kita lebih waspada. 使我们可以比较警惕。 Kadang-kadang firman Tuhan tidak langsung mengatakan jangan. 有时候神的话语也不会直接的跟我们说不要， Tetapi mungkin seperti Roh Kudus berbicara kepada kita, hati-hati, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. 但有时候可能像是圣灵在我们旁边，就是在警告我们、警惕我们。 Mungkin kita sedang senang kumpul dengan orang-orang yang teman-teman yang kita anggap seru. 可能我们正在跟一群的伙伴聚在一起，我们认为是好玩的伙伴 Tetapi，orang-orang itu tidak baik. 但是这些人的话对我们 Lambat 不好 laun，bisa membawa kita juga berbuat dosa. 久而久之，这些人也会使我影 Maka 响我们。 firman Tuhan menjadi seperti satu peringatan. 所以神的话语就变成是一个警告。 Kalau orang memegang peringatan-peringatan Tuhan ini, 如果人遵守神的话语， maka dia dicegah dari kesalahan. 那么他会绕过这个错误的。 Dan ayat ketiga berkata, yang 第三 juga 节 tidak melakukan kejahatan, tapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. 第三节也说到，这人不做非义的事，但遵行他的道。 Firman Tuhan bukan mencegah kita dari kesalahan saja, memperingatkan kita, 神的话语不仅仅是警告我们来自于那些错的地方、错 tapi 的事情， juga menunjukkan jalan yang harus ditempuh. 而也是为我们引领指着正确的道路， Mengubah kelakuan kita. 去修正我们错误的 Ini 行 loh, 为。 jalannya harus belok ke kanan. 他仿佛说，这个是你的道路，应该要这么做。 Dan kita melihat rambu-rambu itu, lalu kalau kita mentaati, 然后我们看到这些警示牌， maka kita berbahagia. 如果我们遵循它，那么我们 Di 就变 dalam 有福。 firman Tuhan banyak petunjuk supaya kita hidup beribadah. 在神的道语中，也是提到了很多次，使我们可以 Supaya 遵行， kita banyak berdoa. 使我们可以不断的祷告。 Khususnya dalam masa-masa seperti ini, kita punya waktu banyak di rumah, apakah kita semakin banyak berdoa? 特别是如今的这个时期，我们有更多的时间在家里，我们是否有更多的时间祷告呢？ Memberi petunjuk bagaimana kita harus sabar di dalam keluarga. 提醒我们如何要耐心的对待家人。 Saudara-saudari yang kekasih, 各位弟兄， ini yang dikatakan pemazmur. 这个就是诗篇想要表 Maka 达 kita 的， harus pegang firman Tuhan. 所以我们必须要遵守上 Ayat 帝的律 4法。 dikatakan engkau sendiri yang telah menyampaikan titah-titahmu. 第4节说：“你曾将你的训词吩咐我们。” Tuhan, saudara, yang menyampaikan, yang memberikan firman-Nya. 是上帝自己本身传递了吩咐我 Jadi 们。 ini bukan disampaikan oleh pendeta atau oleh orang lain, tetapi Tuhan yang memberi firman. 所以这个不仅仅不只是不是第三方的人来告诫，而是上帝自己。 Maka harus dilakukan dengan setia. 所以我们必须要非常真诚的对待， Dipegang sungguh-sungguh. 我们要非常真诚的把握它。 Ketika Yosua akan menggantikan Musa, 当约书亚要代替这个穆沙， Musa memperingatkan kepada Yosua 然后摩西就会跟这个约书亚说， supaya Yosua berpegang pada firman. 使他可以秉持这个律法。 Dan Tuhan juga sendiri memperingatkan kepada Yosua 然后上帝也亲自警告这个约书亚， supaya Yosua melakukan firman Tuhan. 使约书亚可以遵行履行神的话语， Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. 不要走歪路。 Kalau dia lakukan firman Tuhan, maka dia akan berhasil. 如果他遵循上帝的道语，那么他必然会成功。 Saudara-saudara yang kekasih dalam 各位 Tuhan 弟兄姐 Yesus, 妹，
ayat 5 dan sampai ayat ke-9, 第5到第9节， kita melihat di sini keyakinan dan harapan dari pemazmur ini. 我们这里看到这个诗人的一个期望期 Dia 待。 sepertinya berkata kepada Tuhan, Tuhan harapanku aku mau terus berpegang pada ketetapan. 他仿佛对上帝说：“上帝啊，我要坚持我的这个信念。 Dan aku yakin kalau hidupku berpegang pada firman-Mu, 并且我知道，如果我秉持了你的律法， maka ayat 6 dikatakan aku tidak akan mendapat malu. 那么第6节这里说到，就不至于羞愧。 Saudara-saudara yang kekasih, 各位弟兄姐妹， nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. 一个好的名分、好的名声，会比财富来的重要。 Kalau orang hidupnya berpegang kepada firman Tuhan, 如果一个人秉持着上帝的这个律法来生活， maka kelakuannya menjadi benar. 那么他的这个种种行为肯定是 Maka 正确的。 sekalipun dia tidak terlalu kaya, 那么即便他并不是财富， tetapi orang-orang akan menghormatinya. 那么每个人肯定会尊重他。 Nama baik itu membuat dia lebih berbahagia. 一个好的名声会使人感到幸福。 Pemazmur berkata, 然后诗人说 kalau aku berpegang pada firman-Mu,：“ 如果我秉持着你的话语。” ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu. 第7节这里说到：“我会要以正直的心称谢你。” Saudara, bisa bersyukur adalah tanda orang yang bahagia. 我们懂得感恩的人是一个有福的人。 Kita nggak pernah lihat kalau orang sedang bahagia itu lalu ngedumel, marah-marah. 我们基本都不会看过如果有人正在幸福的时候，然后他就生气啊什么的。 Tetapi kalau orang bisa bersyukur, artinya dia orang yang berbahagia. 那么如果一个人是懂得感恩的，那么他便是有福的人。 Dengan kata lain, pemazmur yakin, Tuhan kalau aku bisa pegang firman-Mu, aku pasti bahagia. 换句话来说，诗人非常坚信的知道，如果他秉持着律法，那么他便有福。 Ayat 8, 然后第8节， dia berkata, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. 他说：“我必守你的律例，求你总不要丢弃我。” Dia yakin kalau dia pegang ketetapan-ketetapan Tuhan, 他非常坚信，如果他秉持着神的律 Tuhan 法， tidak akan meninggalkan 那么 dia. 上帝也不会丢弃他， Tuhan beserta dia. 上帝会与他同在， Tuhan memberkati 上 dia. 帝会赐福于他。 Saudara-saudara yang kekasih, 各位， mari kita belajar dari pemazmur. 我们一起来向这位诗人来学 Begitu 习。 penting kita punya keyakinan bahwa kita harus pegang firman Tuhan. 我们坚守律法的这个信念是如此的重要。 Dan ayat 9 dia mengatakan kalau dia berpegang pada firman Tuhan, dia bisa menjaga kelakuannya bersih. 这里第9节也说到，如果他可以秉持着律法，那么他的行为也会洁净。 Ya biasanya kita zaman sekarang banyak orang kerja dari laptop, dari HP. 现在很多情况就是很多人都会通过电脑、手机来工作上班， Cobaan itu suka masuk aja. 很多的这种挑战或者是会进来。 Di laptop itu tiba-tiba muncul seperti pop up ya. Ada gambar-gambar porno dan sebagainya. 有时候我们打开电脑的时候，可能会时不时的会弹出这样的一个弹窗，是一个不好的这个消息。 Sebagai manusia yang lemah, 然后作为一个脆弱的人类， kita gampang sekali tertarik, 我们很容易的会被吸引， mau membuka, mau melihat. 想要去打开它。 Saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita bersih? 那么我们要怎么让自己非常的洁净呢？ Firman Tuhan mengatakan hanya dengan berpegang kepada firman Tuhan. 神的道语中，唯独你秉持着上帝的道语律法， Khususnya bagi orang muda, 特别是少年人。 karena ayat 9 berkata dengan apa seorang muda. 第9节这里说到，少年人用什么？ Ya ini baik muda secara jasmani, usianya muda, ataupun muda secara rohani. 这个少年可以是指肉体的少年，或也是这个森林的一个少年。 Orang muda nafsunya masih
masih tinggi. 少年人会有非常高的这个欲望， Banyak sekali godaan dalam hidup ini. 很多的这种引诱在这个生活中。 Demikian pula bagi orang Kristen yang masih baru. 然后对于那些新的相信主的人， Saudara-saudara yang kekasih. 各位弟兄姐妹， Seringkali kehidupan ini kita digambarkan seperti domba. 很多时候我们把这个生命中，我们把自己当成是一个绵羊。 Satu hari ada seorang yang tinggal di daerah peternakan ya, dia lihat ada sapi yang makan rumput. 有一次，这个牧羊人会看到这个在操场上会有很多的绵羊、羔羊来去吃这个草， Sapi itu makan rumput hijau. 然后这个牛啊吃这个绿草， Sesudah di situ mulai habis, dia lihat di sana ada rumput hijau 然 lain. 后这一片吃完之后，他会到旁边再 Lalu 继 dia 续吃， bergerak, dia ke sana. 然后他就往这个地方来去走， Dia makan lagi rumput 然后他 hijau. 又吃这边的草。 Lalu sesudah itu dia lihat di sana ada rumput hijau, dia pergi lagi ke sana. 后来他又跑到其他的地方来去吃这个草， Tanpa sadar, 然后不经意间， karena mengejar rumput hijau, 因为要追着这个草， dia sudah berkelana jauh dan akhirnya tersesat. 他已经偏离了他原本的这个地方，而最终他失散了。 Demikian pula dengan domba. 同样的，羔羊也是。 Dan kita manusia seperti domba. 那么我们人类就像是羔羊， Bagi orang-orang muda, 作为少年人， bagi orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus, 作为刚相信主的人， kita mungkin berpikir kesenangan, kebahagiaan banyak bisa didapat di dunia. 我们可能知道这个幸福可以来自于这个世间的很多 Itu 的事物， seperti rumput hijau. 这个类似于这个绿草， Lalu kita mencari kebahagiaan itu sendiri. 然后我们自己去寻找这个幸福。 Lalu kita lihat di sana ada kebahagiaan. 我们看到，因为我们看到那里有幸福， Lalu kita ke sana. 然后我们就到那里， Lalu ke tempat lain. 然后我们又到其他的地方 Mencari kesenangan yang lain. 去找其他的幸福。 Akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. 最终我们离上帝越来越远， Akhirnya tersesat. 最终我们失散。 Saudara yang kekasih. 各位弟兄姐妹， Tetapi kalau kita punya firman, 但是如果我们有 firman 道语 itu，seperti kehadiran Kristus 我们有这个律法，相当于神的同 yang 在， menjadi gembala kita, 相当于我们的这个牧羊人。 maka gembala itu yang akan memimpin kita sebagai dombanya. 那么这个牧羊人就会去带领这些 Oh, 羔 kamu 羊。 mau cari kebahagiaan? 如果你要找到幸福， Sini aku mengajak engkau. 那你就过来，我来帮你。 Tempat sini yang senang. 这个地方是好的， Nanti dibawa ke tempat yang rumput 然后我 hijau 会帮 lain. 你带到另外一个绿草。 Seperti kata Pemasmur 23. 就像是诗人在第23章所说， Gembala itu akan membawa ke rumput hijau, ke padang rumput dan juga ke air yang tenang. 牧羊人会把这个羔羊带到一个有山有水有草。 Kalau sungai airnya tenang, 如果河水的水是非常安静的， airnya jadi jernih. 那么这个水变然会清 Kalau 澈。 airnya tidak tenang, bergejolak, 如果这个 maka 水 menjadi keruh. 如果这个水是波澜汹涌的，那么它不会清澈； Kalau air itu tenang, 如果这个水是清澈， jernih, bersih, 是清澈的， domba-domba bisa mendapat kesegaran. 那么羔羊就会来这边喝， Menikmati benar-benar kebahagiaan dari sang gembala. 真正的去领受来自于羔羊的这个带领。 Berbeda kalau kita mencari kesenangan sendiri, kita bisa tersesat, bisa menjadi mangsa dari si iblis. 不同于如果我们自己想方设法去寻找自己的幸福，那么我们可能会遇到魔鬼。 Saudara, hari ini Tuhan Yesus tidak bersama kita. 今天上帝可能没有在我们的身 Dia 边， di surga. 他在天堂， Tetapi firman-Nya bersama kita. 但是他的道语与我们同在， Firman-Nya membimbing kita 他的道语引领我们 ke padang yang berumput hijau, 去往那个绿 ke 草， air yang tenang, 去往那个安 yang 静的 membuat 厕 kita 水， bahagia. 使我们得到幸福。 Saya kenal satu pemuda. 我认识一位年轻 Di 人， dalam pelayanan saya ada seorang bernama Hengki. 在我的这个侍奉当中，有一位人叫 Dia Henki， mula-mula suatu hari datang karena dia tidak ada pekerjaan.
他早期过来的时候，是因为他没有找到工作， Ya daripada nganggur lalu dia mau ikut bantu menerjemahkan Alkitab. 比起找不到工作，他更希望就是可以，比如说去翻译这个圣经。 Tapi waktu itu Hengki tidak punya tujuan hidup yang jelas. 但是那个时候，Hanky 他没有一个目标， Dia cuma tahu hidup ya pokoknya makan minum cari hal yang buat dia senang. 他只要知道生活可能就是吃喝，找到他喜乐。 Saudara-saudari yang kekasih, 各位弟兄姐妹， dia waktu itu masih merokok. 他那个时候还抽烟， Dia kadang masih ikut minum-minuman. 他有时候也会饮酒， Dia bergaul dengan anak-anak pemuda yang baik ataupun yang tidak baik. 他跟很多那些可能行为上不太好的年轻人混在一起。 Setelah Hengki mengikuti membantu untuk menerjemahkan Alkitab, 当他去协助去翻译这个圣经的时候， lewat 3 bulan 过了3个月， dia terus baca firman, 他不断的去念读这个 dia 圣 terus 经， belajar firman. 他不断的学习圣经。 Maka firman Tuhan mempengaruhi tingkah lakunya. 那么神的这个道语影响了他的行 Dia 为， lalu mengenal Yesus sungguh-sungguh 他认知 dan hidupnya mulai berubah. 使他的生活不断的改变。 Dan dia mulai punya tujuan hidup. 从那个时候，他开始 Dia 有目标 tahu。dari firman Tuhan bahwa hidup untuk memuliakan melayani Tuhan. 从那个时候，他知道生活就是用来侍奉上帝、 Dia 荣耀 tahu 他。 hidup untuk jadi berkat buat orang lain. 他知道生活就是要变成人的恩典。 Semakin hari kehidupannya kelihatan berubah. 越过来，我们就会看到他的生活发生改变。 Waktu tahun lalu saya ikut ke kampung dia. 那么在去年，我来到了他的这个老家， Di situ ada satu pesta pernikahan. 在那里有一场婚姻。 Biasa di kampung itu kalau pesta pernikahan anak-anak muda minum-minum. 一般在家乡里，有这个婚姻的时候，很多年轻人都会饮酒， Dan masyarakat menawarkan minuman. 然后很多的这个百姓也 Saya 会 juga 去 ditawarin. 给这个酒，然后我也会有得到的这个酒。 Dan saya lihat Hengki. 然后我看到 Hanky， Dia tidak lagi mau minum. 他并没有，他拒绝了这个酒。 Orang-orang di kampungnya menghormati dia. 在这个家乡的人都 Ini 敬拜 seorang 他， anak muda. 他会认为说这个少 Firman 年， Tuhan mengubahkan dia. 神的道语改变了他。 Saudara-saudari yang kekasih. 各位弟兄姐 Itu 妹， sebabnya firman Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan orang Kristen. 这也就为什么神的道语在这个信徒的人们生活中非常重要 Itu。sebabnya ada orang-orang yang berjuang keras untuk menerjemahkan firman Tuhan bagi suku-suku yang belum punya firman 这也是 Tuhan. 为什么很多人不断的在坚持翻译这个圣经，使更多的人了解它。 Karena masih banyak masyarakat suku-suku di Indonesia ini. 因为还有在印尼自己也有很多的人还不了解圣经。 Saudara yang hidupnya karena tidak punya firman Tuhan. 那些生活没有接触圣经的人， Meskipun di kampungnya mereka lahir dari keluarga Kristen. 虽然他在这个家里生活是从一个 Tetapi 信徒的 mereka 家庭 tidak 中， punya Alkitab dalam bahasa mereka. 但是他并没有拥有他们自己语言 Mereka 的这个 kurang 圣经， ngerti bahasa Indonesia. 他并不是特别懂得印尼文的 Jadi 圣经。 sesudah dewasa jadi orang Kristen tapi hidupnya tetap saudara yang masih suka judi, yang masih suka mabuk-mabuk, yang masih suka ribut dengan istrinya dan keluarganya. 所以，即便是基督徒的人，但是他自己过的是不像样的生活。 Siapa yang bisa mengubah mereka? 有什么样的人可以改变他们 Hanya 呢？ suara Tuhan. 只有圣的道理， Hanya firman Tuhan. 只有圣经。 Itu sebabnya mereka butuh firman Tuhan. 这也就为什么他们必须要有这个 Karena 圣经， firman Tuhan yang akan menjadi pengarah kelakuan mereka. 因为只有神的道语可以引领他们的道路。 Saudara, bagaimana dengan kita yang sudah punya Alkitab? 那么各位，如今对于我们这些已经拥 Mungkin 有圣 punya 经的 lebih 人， dari satu. 可能拥有的不仅仅一个。 Apakah kita sudah setiap hari membacanya? 我们是否已经每天来念读它呢？
Tidak heran kalau banyak orang Kristen menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, 并不奇怪那些很多基督徒人已经当了10几年的， tetapi kelakuannya tidak 但是他 berubah. 的行为仍然没有改变。 Karena punya Alkitab tetapi tidak pernah dibaca, direnungkan, apalagi dilakukan. 因为拥有圣经，但是并没有念读它，更是把它实行到执行中。 Biarlah pada hari ini 就让今天 kita bertekad. 我们一起来坚 Kalau 信， kita ingin bahagia, 如果我们要有 jadi 福， orang Kristen yang bahagia, 作为有福的基督徒人， maka kelakuan kita harus diubah. 那么我们的行为要有改 Dan 变。 itu hanya bisa kalau Roh Kudus memakai firman 那么 Tuhan. 这个改变，唯独只有当圣灵施工的时候， Bacalah firman 我 Tuhan, 们要一起念读， renungkan, 来去思考它， lakukan. 执行它。 Tuhan memberkati. 上帝感恩， Kita berdoa. 我们低头祷告。 Sekali lagi kami datang padamu 我们 Bapa. 再次来到你的面前， Terima kasih Tuhan berikan kami firman 感 Tuhan. 谢你今天的道语。 Firman Tuhan adalah suara Tuhan. 神的道语是您的声音， Tuhan tolong kami. 请帮助我们。 Kami mau belajar mendengar. 我们想要学习， Kami mau belajar firman Tuhan. 要聆听你的话语， Merenungkan dan melakukannya. 思考并执行它。 Kami tahu inilah kebahagiaan sejati yang akan kami nikmati. 我们知道这才是永恒的幸福。 Tuhan tolong setiap kami. 请求你帮助我们每个人。 Kami tidak bisa mengatasi kelakuan yang tidak baik ataupun perubahan hidup kami tanpa firman Tuhan. 我们不能依靠自己的能力来解决我们的担心担忧， Roh Kudus berbicaralah terus kepada setiap 请 kami 圣灵来告诉我们， untuk mulai terus membaca firman 使我们可以每天日积 Inilah 月累 doa 的念 kami 读。请听我们的 dalam 祷 nama 告， Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。 Terima kasih. 谢谢。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Winata Setiawan dan yang diterjemahkan oleh Saudari Vivi. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sekalian saya mengajak kita berdoa untuk beberapa hal. Pertama kita berdoa bagi pemerintah, KPU dan TNI Polri yang mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah pada tanggal 9 Desember supaya bisa menjalankan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan menjaga stabilitas keamanan, perdamaian, ekonomi dan sosial. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa bagi satu hal yang sangat penting bagi bangsa dan negara kami, yaitu yang diadakan pada tanggal 9 Desember, di mana menyangkut satu hal yang sangat penting membawa perubahan bagi daerah-daerah dan juga bagi Indonesia, di mana kami akan menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Kiranya Tuhan yang memimpin pemerintah, KPU, TNI, Polri supaya bisa menjalankan tugas ini dengan baik, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan segala sesuatunya juga Tuhan pimpin supaya proses pilkada nanti berjalan dengan aman, berjalan dengan baik, berjalan dengan stabil tanpa gangguan apapun. Kiranya Tuhan berbelas kasihan terhadap bangsa kami dan membawa perubahan yang besar bagi bangsa dan negara kami melalui pilkada ini ya Tuhan.
Dengar seluruh doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita saling mendoakan agar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita dijauhkan dari dosa karena ada firman Tuhan yang senantiasa menyucikan hidup kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati kami kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Kerinduan untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami rindu firman Tuhan boleh menjadi pengarah hidup kami. Kami boleh mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya. Kami tahu ada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Hal-hal yang berdosa. Kami juga diberikan kekuatan untuk menjauhkannya. Kiranya hati kami ya Tuhan senantiasa diberikan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Membaca firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena sumber kekuatan iman kami bersumber dari firman-Mu. Karena itu pimpin hidup kami untuk mencintai firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau senantiasa membimbing kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar, Tuhan tolong kami supaya kebenaran itu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kami, di dalam hati kami Tuhan. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kebenaran-Mu itu semakin hidup Tuhan. Semakin mempengaruhi kehidupan kami. Merubah cara hidup kami. Sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu. Untuk itu Tuhan, berikanlah berkat-Mu bagi kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai engkau satu persatu dimanapun kau berada. Tuhan menyertai-Mu, memberkati-Mu, menolong-Mu, melindungi-Mu dari segala mara bahaya mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Pertama, saudara sekalian, kelas menuju serupa Kristus akan dilaksanakan melalui via Zoom pada hari ini jam 11 dengan tema memahami kedewasaan rohani yang kedua yang disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Terus juga saudara sekalian, bagi saudara sekalian yang mengikuti kelas bimbingan pranika, hari Selasa tanggal 13 Oktober jam 7 malam, kita memasuki sesi yang ke-6 dengan peran suami dan istri dalam pernikahan Kristen. Jadi diharapkan saudara sekalian menyediakan waktu untuk mengikuti kelas bimbingan pranika ini bagi saudara sekalian yang sudah mendaftar. So sekarang kita ada acara khusus yaitu sharing kehidupan dan kesaksian yang disampaikan oleh saudara Jason Leong dengan istrinya saudari Jane Marcella ketika mereka saling menguatkan sebagai suami istri ketika mereka sedang menghadapi penyakit COVID-19 yang menyerang mereka. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober jam 7 malam dengan tema COVID-19 Survival, berjuang melawan COVID-19, mengundang saudara sekalian supaya bisa mengikutinya. Dan yang terakhir saudara sekalian, kita terus mendukung pemerintah menjalankan PSBB.
Kita mendukung, kita menjaga kebersihan, kita menjaga kesehatan diri kita, senantiasa menjaga jarak, pergi ke tempat keluar rumah untuk sesuatu yang sangat penting, dan juga kita boleh menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.